Ini kiriman daripada Sulastri. Beliau sendiri tidak tahu katanya sini Bang Casey, nama saya Sulastri, ingin berkongsi pengalaman dan ini kisah yang diceritakan oleh Sulastri. Katanya datang ke Singapura untuk bekerja. Orang yang pertama datang ke Singapura untuk bekerja adalah saudara beliau. Dan dari situ dia ajaklah saudara-saudaranya mengajak beliau. Beliau macam biasalah menjalani proses berjumpa dengan ejen, agennya. Jadi agennya membuat urusan dan kena bayarlah duit tu, duit ni dan sebagainya. Akhirnya dia sampai ke Singapura untuk bekerja sebagai seorang pembantu rumah, kata Sulastri. Saya yang pasti datang ke sini untuk mencari rezeki, bukan untuk buat kawan, bukan untuk cari teman hidup. Untuk mengumpul wang, dihantar pulang ke kampung supaya dapat menyara keluarga dan merubah hidup yang agak susah di kampung saya, kata Sulastri melalui lewat kiriman ini adalah print screen yang saya buat melalui Facebook, private message di Facebook. Jadi Sulastri menceritakan bila dia datang ke Singapura ni, kedua orang tuanya dah meninggal dunia, tidak bersama dengan beliau lagi. Dia ada seorang saja anak, tapi dah berpisah dengan suami. Anaknya dijaga oleh kakaknya. Jadi bila dia datang ke Singapura, dia tak tahu yang sebenarnya kakak beliau ni secara senyap telah pun meletakkan sesuatu sebagai pendamping. Dan pendamping ini adalah untuk melindungi dia daripada apa jua yang bakal kurang elok yang bakal berlaku di Singapura. Jadi, dipendekkan cerita kata Sulastri, saya diketemukan jodoh dengan sebuah keluarga Melayu Islam yang kesemuanya orangnya baik-baik, Bang Casey. Ya, sekeluarga, semuanya baik-baik, semuanya adalah keluarga Islam sejati, ya, semua solat dalam rumah mengaji. Saya rasa senang dan tenang. Rumah saya di kampung pun tidak seperti ini. Mereka bukan saja baik, mereka juga kuat beribadah. Jadi apa yang berlaku setelah saya dijemput daripada office ataupun kantor, katanya di sinilah kantor agen saya ataupun ejen beliau, naik mobil, tidak langsung pulang ke rumah majikan. Saya dibawa untuk beli pakaian-pakaian. Saya ingat first stop saya, kita telah pun ke Mustafa Center, Kisi. Itu tempat yang pertama. Setelah beli belah pakaian di sana, saya diajak makan. Saya pun makan, dah shopping, makan, baru diajak pulang. Jadi ini membuat saya rasa percaya dengan majikan saya yang mereka adalah orang yang baik-baik. Masuk dalam rumah majikan. Dah settle down. Katanya saya pun dah diberi bilik. Katanya, Yanti ini bilik kamu. Yanti pula. Yanti tadi. Sulastri, ini bilik kamu menetap di sini. Jadi setiap pagi Yanti bangun solat subuh, selepas tu kamu buat kerja. Kamu habis kerja, katanya dari pagi tu start kerja, lepas subuh tu dah mula kerja. Kerjanya habis jam 8 malam. Selepas 8 malam kita semua akan lakukan perkara-perkara itu dengan sendiri. Jadi dia kerja dari subuh sampai 8 malam, subuh 8 malam. Itulah yang dilakukan. Dipendekkan cerita, inilah yang nak diceritakan. Bila saya berada di rumah ini, keluarganya baik-baik, solat berjemaah, mengaji, tutur bicara yang baik-baik. Enggak pernah saya dengar mereka bergaduh antara satu sama lain. Akan tetapi, hampir setiap malam akan kedengaran suara wanita menangis di hadapan pintu masuk rumah majikan saya. Kedengaran suara wanita menangis. Jadi pendengar Ria 897 FM, Yanti katanya, Yanti lagi, Sulastri katanya, terperanjat. Kenapa dong orang baik-baik ini depan rumahnya ada bunyi tangisan yang menyeramkan? Akhirnya beritahu tuan majikan pun katanya ada terdengar. Periksa. Rupa-rupanya dalam beg saya, bagasi dibawa bersama sejenis tangkal. Saya, katanya Yanti, dia Sulastri, beliau terperanjat bila melihat tangkal itu dalam beg. Jadi
Jadi tuan rumah majikan tanya, ini siapa punya? Sumpah pak, aku nggak tahu. Rupa-rupanya tanggal itu dimasukkan ke dalam bagasi Sulastri oleh kakaknya tanpa beliau sedari. Jadi, kenapa ada tangisan di luar rumah? Begini, tangkal itu di dalam sebagai magnet untuk menarik makhluk jin mendampingi Sulastri. Sampai depan rumah nggak bisa masuk. Jin itu terpaksa duduk di luar, tapi tangkalnya masih di dalam. Jadi oleh kerana dia diberi tugas, ya, wahai makhluk masuk, ikutlah Sulastri, jagalah dia. Jadi dia tidak dapat melaksanakan tugasnya, dia menangis di depan pintu. Sebabnya rumah ini sentiasa dibacain ayat-ayat suci, solat berjemaah, laungan azan, enggak bisa masuk. Kata Sulastri, maka itu dia kedengaran menangis di hadapan pintu. Setelah mendapat tahu tentang hal ini, tanggal itu dibinasakan ataupun dihapuskan, dan barulah keadaan tangisan itu hilang daripada gangguan waktu malam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Selamat malam, ni Zulta. Silakan. Bulan saya ingat rasa 2 bulan lepas saya nak kata tol lah pergi Pasir Ris macam tak tidur ada pit. Jadi okey lah, dah malam macam pukul 3 lebih itu kan. Jadi macam saya pun dah macam mendak lah, dah tak ada apa-apa nak buat lagi. Jadi saya tanya di situ yang swarm dekat Pasir Ris Park. Ya saya. Saya cakap dengan kawan saya, siapa nak ikut saya pergi swarm, jom lah. Lepas tu dia semua cakap, buat apa, buang masa. So kawan saya ni dua, dia cakap, ya okey lah, aku ikut kau. Dia dua-dua ikut lah. Tapi kita jalan sana, Kisi nak tahu benda tak? Tak ada satu manusia pun kat sana. Dah kat kita 3 je. Jadi tempat tu sunyi sepi lah. Sunyi sepi je, tak ada orang. Zul dah macam bulu roma pun dah naik lah, dah macam dia takut kot. Lepas tu saya bilang kawan saya, korang berani tak nak masuk? Kalau berani boleh kita masuk. Kita baru kat luar je. Kat luar sekali nak masuk masuk macam tak nak pula macam apa, segan-segan. Lepas tu kawan saya cakap, Zul, baik kita jalan lah, tak mau masuk. Nanti aku cerita dengan kau. Lepas tu sebelah suami ada garden, macam satu garden ni lepas tu ada macam, saya cakap macam branch macam pokok yang dah jatuh. Dahan pokok lah. Dahan pokok. Kita 3 jalan baru lalu. Sekali macam ada benda macam lompat habis pijak dahan pokok tu tau. Lepas tu dah pijak, kawan saya tengok, habis cakap, mak, habis dia lari punyalah cepat. Habis dia cakap, kau lari, asal kau lari? Saya ikut je lari lah. Jadi ada 3 dua kawan saya kita lari je. Saya lari, habis cakap, relax, jangan lari. Asal kau lari? Dia cakap, apa ni, aku tak boleh cakap apa-apa lah. Aku dah tutup takut gila. Lepas tu dia tengok belakang lagi, benda tu ikut kisi. Dia macam tak tahu lah. Habis dia lari lagi. Saya pun ikutlah lari. Saya tak nak apa-apa jadi kan. Saya lari je. Saya lari sampai yang beach sana ada, yelah, ada orang tengah pancing-pancing Okay, dia cakap, relax, tak lari. Lepas tu saya cakap, apa awak nampak? Jadi dia cakap, apa, tak tahulah macam mana, tapi macam lembaga besar ni macam berjubah hitam. Tu saya terfikir-fikir, ni kan apa lembaga baju hitam. Saya cakap, saya tanya dia, awak betul bidik ni? Dia cakap, sumpah dia, Allah tak bidik. Dia betul-betul kejar kat belakang. So lepas tu aku lari je lah, dia cakap itu. Habis saya pun macam tak boleh lupakan lah. Sejak sampai hari yang seterus, saya masih ingatkan, tak boleh tidur Hari itu je lah. Terima kasih Sama-sama. Kembali. Okey, itu dia pengalaman dari teman kita. Yang lain boleh cuba tembus bilik siaran 6911897 dan
Jadi ini kisah yang diceritakan ini datang daripada seorang perawat namanya Haji Sulaiman yang berkongsi kisah. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Harap Kisi dapat baca kisah saya ini. Ini berkenaan dengan satu peristiwa yang melibatkan penggunaan media sosial. Dan harapan saya ni setelah mendengar kisah ini, kita lebih berhati-hati dan lebih rasa sensitif terhadap apa yang kita kongsi, kita gunakan di ruang media sosial ini. Inilah kisah yang dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg, kiriman dari Haji Sulaiman. Tuan Haji, tolonglah. Anak saya dalam bilik tu. Dari tadi tak henti-henti. Saya dah tak tahu nak buat apa, Tuan Haji. Tak apa, biar saya tengok dia dulu. Izinkan saya masuk. Masuk Tuan Haji, masuk. Tolonglah Tuan Haji, saya susah hati sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalah kau ni? Apa masalah kau? Kenapa kau datang? Siapa suruh kau datang? Dan apa yang kau buat dekat sini? Pendengar Ria 897 FM. Kata Haji Sulaiman, bila masuk saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya mula soal dan tanya. Dia tak indah tentang pertanyaan saya. Dia hanya terus mengerang, meraung waktu malam tu. Jadi saya mula membaca beberapa surah untuk dapatkan perhatian dia, yang saya sedang bercakap dengan dia. Saya mula baca dan baca. Saya tanya lagi soalan, saya baca lagi, saya tanya soalan, baca lagi, tanya soalan, sampaikan perhatian dia dapat saya miliki. Apa kau nak, orang tua? Apa kau nak? Aku nak tahu kenapa kau datang sini. Apa urusan kau dengan budak ni? Siapa suruh kau datang? Kau tahu tak, engkau memang tak boleh masuk dalam tubuh orang. Tempat kau bukan dekat sini. Engkau tak takut ke dengan azab neraka? Tempat aku bukan dekat sini. Tiba-tiba dia membuat satu bunyi yang juga menakutkan. Matanya dibeliakkan, kemudian dia tunjuk. Jari telunjuk menunjuk ke satu arah. Bila saya tengok, saya pandang, dia menunjuk kepada laptop yang ada di atas meja dalam bilik tersebut. Dia tunjuk dekat laptop tu sambil mata terbeliak, sambil dia mengeluarkan bunyian yang agak menyeramkan pada malam tu. Apa? Kenapa kau tunjuk tu? Apa benda tu kena-mengena dengan hal ni? Sebelum aku binasakan kau, kau keluar daripada tubuh budak yang tak bersalah ni. Kau keluar sekarang. Tak bersalah. Tak bersalah. Saya suruh ibunya mengambil laptop dan serah pada saya. Saya membuka
laptop tu, kemudian muka surat yang pertama laptop yang awal tadi dalam keadaan sleep adalah Facebook. Saya tanya lagi, bercakap dengan dia. Makhluk jin ni dia tak akan beritahu kita terus terang apa yang berlaku. Dia tak akan cakap, oh ni dia pakai gitu, dia buat ni. Tidak. Dia akan cuba cakap sesuatu dan kita harus fikirkan apa yang dimaksudkan. Akhirnya, setelah hampir 1 jam saya bercakap dengan dia, baru dapat kesan. Rupa-rupanya budak perempuan ni menggunakan gambar sebagai profile picture. Gambar ini adalah gambar milik seorang perempuan yang dah pun meninggal dunia. Dan kebetulan perempuan ni pula, dia meninggal dunia kerana dibuat orang. Kebetulan, entah benar ataupun tidak, daripada pertuturan itu yang saya dapat andaikan kisah yang berkaitan. Jadi setiap kali dia masuk Facebook, dia akan tenung gambar profile picture-nya sendiri. Bila dia tenung, ini adalah satu penyakit ain, pandangan mata ain, kata Haji Sulaiman. Secara tak langsung, memang susah nak percaya, tetapi melalui media sosial, dia turut sampuk anak gadis yang tidak bersalah. Semua punca daripada menggunakan gambar profil seorang wanita yang dah pun meninggal dunia. Jadi dah tahu. Kemudian saya kata, kau keluar. Nanti aku nasihatkan dia. Kau keluar. Degil Casey tak nak keluar. Tak nak keluar. Saya bercakap dengan dia, terus dah tak layan. Dah tak layan tak indahkan saya. Saya mula membaca dan terus membaca, sampaikan dia terpekik-pekik Casey. Dia kata sakit, dia kata panas. Kemudian suara budak ni keluar. Mak, tolong mak. Mak, tolong. Mak, tolong. Ika dah baik mak. Ika dah sihat. Mak dia pun kata dengan saya, Tuan Haji, terima kasih terima kasih. Saya kata pada mak dia, awak jangan percaya tipu hila jin ni. Saya baca lagi, terus dia keluar, dia pekik-pekik dan maki hamun semua jalan terus. Saya cuba berusaha. Akhirnya mungkin dia mengaku gagal. Dia tinggalkan dan terus tidak kembali. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Tuan Haji Sulaiman. Jadi pendengar Ria 897, tadi kisah daripada kiriman Haji Sulaiman berkongsi. Anda bayangkan menggunakan profil, gambar profil orang lain yang dah pun meninggal dunia. Bagaimana agaknya? Adakah anda menggunakan gambar profil milik orang? Soalannya sekarang, bagaimana? Gambar siapa yang anda gunakan ataupun gambar anda sendiri? Kalau boleh elak daripada menggunakan gambar orang lain. Bukan kerana takut kena sampuk, tidak. Kerana itu adalah satu perbuatan yang tidak beretika lah. Kalau paling-paling pun letaklah gambar pokok ke, gambar gunung ke. Tapi jangan gunakan gambar orang lain sebagai profil, gambar profil anda, ya. Pendengar Ria 897, silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam, Casey. Ya, siapa bercakap ni? Luqman. Silakan Luqman, ada kisah tentang apa Luqman? Dia kisah sebenarnya di Airport Changi, Airport Terminal 2. Silakan. Okey. Ini experience saya bila saya sedang bertugas. Okey, saya tengah bekerja ni sekarang sebenarnya. Jadi usually bila ada kapal terbang datang, saya akan pick up orang yang perlukan wheelchair.
Okey, bila saya pergi ke satu tempat, seorang diri tau. Sebenarnya saya sepatutnya pergi dengan satu orang, tetapi beliau tidak dapat hadir, saya pun tak tahu kenapa. Jadi bila saya di sana, saya duduk. Biasalah saya duduk tunggu pesawat. Depan saya ada cermin KC. Di belakang pun ada cermin. Jadi saya pun tunggulah duduk. Tiba-tiba saya ternampak satu makcik. Makcik di jauh. Dia memanggil-manggil saya. Tapi saya tidak dengar suara dia langsung. Dia cuma tangan diangkat, dia panggil gitulah. Dia panggil gitu. Saya pun tak tahulah kenapa kan. Jadi saya diam je. Bila saya tengok depan ni cermin gitu. Maaf gitu ya. Bila saya tengok cermin di depan, saya ternampak ada kakak kat belakang saya gitu. Jadi saya pun mengucap, banyak-banyak mengucap. Jadi saya pun bangunkan diri, saya pergi kat makcik tu masih ada, saya pergi kat makcik tu dengan segera saya lari kepada dia. Dia tanya, ya cik nak apa? Jadi makcik saya kata, cik kenapa saya panggil awak, awak tak datang? Saya pun, saya tak dengar pun suara cik tadi. Jadi mungkin kakak tu yang kat belakang saya tu pun yang kakak tu ya, mungkin dia tutup telinga saya, tidak bagi saya mendengar wanita tu memanggil nama saya. Jadi pada hari tu saya terpaksa panggil kawan saya, teman saya untuk teman saya mana-mana saya pergi. Itu sajalah KC, terima kasih. Wah, jadi makcik tu teriak-teriak awak tak dengar Mungkin kena kepung lah pendengaran anda tu dihalang ke tak tahulah Tak tahulah KC. Terima kasih Sama-sama. Baik, kita Baik, saudara pendengar Lian 897, kisah yang selanjutnya ini datang daripada pendengar kita Abah Wan. Abah Wan berkongsi peristiwa ketika dia memancing. Dan Abah Wan dipendekkan cerita, agaknya panjang kisahnya. Saya dah pun memahami apa yang dikirimkan di sini. Abah Wan gemar memancing. Selalunya dia akan pergi memancing ni dengan members lah, kawan-kawan Dan members ni cuma 2 orang je lah, termasuk beliau 3 orang kaki pancing. Macam-macam pelusuk telah pun saya pancing. Tapi ini ketika kejadian ini berlaku, sekarang tempat ni dah tak boleh masuk lagi dah pun tutup katanya Abah Wan. Ini tempat kalau tanya kaki pancing, kalau orang ni cakap dia hantu pancing, dia mesti tahu tempat ni di Singapura. Ini dekat kawasan yang dipanggil Hyundai, katanya Abah Wan. Waktu tu saya memang nak pergi pancing, sebab dah lebih kurang hampir seminggu saya tak pegang joran. Kalau cakap seminggu tak pegang joran, orang cakap alah baru seminggu. Kalau dah kaki pancing setiap 2-3 hari mesti singgah tepi laut ni. Sebab kami ni, saya dengan teman-teman adalah pemandu teksi. Ada masa lapang kita akan pergi pancing, kadang-kadang sejam 2 jam. Tepi sungai dekat Pasiris pun pernah pergi. Sajalah sambil pancing tu, sambil kita berborak-borak dengan members. Tapi pada hari tu saya nak pergi dengan kawan, dah janji. Sekali sesuatu berlaku, teman saya tak boleh datang. Saya terpaksa pergi seorang diri. Pergi tempat ni taksi kena park luar, saya kena jalan kaki, angkat joran, angkat kotak pancing ni, masuk seorang diri, jalan sampai dalam. Dah pacak joran, dah lontar semua. Saya pun duduk tunggu masa untuk umpan saya digigit ikan. Tempat ni memang agak dalam sedikit, jauh daripada orang-orang awam. Tak ramai orang yang tahu tentang tempat pancing di Hyundai ini. Tengah duduk, tiba-tiba saya dengar tau petang hari saya sampai tu. Niat di hati nak pancing 2-3 jam terus balik. Tengah duduk petang hari, dengar bunyi seolah-olah macam bunyi burung hantu. Dalam hati ni saya tertanya-tanya, bunyi macam burung hantu, takkan burung hantu keluar pada waktu petang? Jadi kata Abah Wan, saya pun okeylah, tak apalah, jangan indahkan lagi lah. Anda bayangkan Abah Wan masih berada di tepi pantai ni, seorang diri, members tak dapat datang.
Tengok kiri, tengok kanan. Dengar ya, kata Abah Wan. Dipendekkan cerita, beliau sebenarnya tak tahu sesuatu sedang berlaku pada dirinya. Dia duduk pancing, dapat ikan. Wah, gigitan yang pertama masuk dalam kotak. Pancing lagi, dapat lagi ikan. Dan bila ikan dapat dengan begitu kerap, lepas satu-satu ada yang terlepas, cuba lagi, sampaikan kata Abah Wan. Beliau ni tak ingat yang dia nak kena balik. Dipendekkan cerita, Casey, dia datang petang hari Dia tak cakap pukul berapa dia sampai, tapi dia katanya mula pancing pada petang hari, mungkin pukul 2, pukul 3, pukul 4, 5 ataupun pukul 6. Ni hati-hati pancing 2-3 jam. Pukul 3 pagi. 3 pagi, kawan Abah Wan datang. Wan. Oi. Wan. Ya Allah. Apa ni? Dengar ya. Abang Wan kata, beliau tak sedarkan diri yang beliau tertidur. Dari petang dia pancing, dia letak joran, dia rest kejap ke konon. Okeylah, mungkin dah penat pandu taksi dari pagi. Dia tertidur dan dia tak sangka dalam tidur dia seolah-olah dibuai mimpi. Sampaikan dia ingatkan dia sedang memancing, dapat ikan. Dan apa yang berlaku? Teman-teman dia datang dengan isteri pada Abah Wan. Isteri sampai menangis. Kadang-kadang abang pergi mana ni? Telefon tak angkat. Bayangkan. Jadi Abang Wan terperanjat. Cakap, kau tidur kat sini. Kau ni tak tahu nak balik Nasib baiklah isteri dapat kontak seorang teman yang Abah Wan ajak. Dan teman tu tak dapat ikut. Nasib baiklah teman tu kata, mungkin Abah Wan berada dekat tepi pantai sedang memancing tempat pot biasa. Tapi pagi itu jugalah. Itu pun setelah cuba dan cari akhirnya jumpa Abah Wan. Sebenarnya, mengikut bila Abah Wan tanya kepada orang-orang tertentu, ada penjaga tu telah pun membuat Abah Wan tidur dan tak nak bangun-bangun. Jadi Abah Wan akan tidur dalam mimpi seolah-olah sedang memancing. Waktu tu tidak berjalan. Dapat ikan banyak. Tapi itu hanya membuat Abah Wan terus lena tidur Casey. Nasib baiklah isteri cari, nasib baiklah ada kawan. Sejak hari itu, kalau Abah Wan nak pergi pancing, dah tak pergi seorang lagi. Isteri tidak benarkan. Setidak-tidaknya mesti ada orang kena ikut Abah Wan. Bayangkan Casey, kalau tak ada orang cari, agak-agaknya Abah Wan akan tidur terus, tak bangun-bangun. Dan kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda di Udara Ria 897 FM. Silakan 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Baik, silakan 669-11897 Ini kalau betul-betul lah dia makhluk halus takkanlah dia tunggu sampai suara keluar radio Hairan macam-macam orang Baik, 669-11897. Kita terus ke hujung talian, silakan. Hello, selamat tengah malam. Hello, salam. Hello. Cerita, nama saya Salim Cik Salim, ada pengalaman tentang apa Cik Salim? Saya pengalaman dulu dekat di Kolam Air Silakan. Cerita ni macam satu hari saya pergi kat sana Kolam Air ni. Ini tahun 1998 Okey. Bila saya jalan kat sana tu, ada kuartus kosong Dari hari tu hujan lebat lah. Ini hujan lebat, saya tak ada tempat nak berlindung. So saya pergi kat kuartus kosong tu, blok F lah. Kalau satu hari tu, waktu tu sudah jam hampir-hampir nak pukul 11 tu. Saya kerja factory kat sana dekat Kolam Air Tapi saya dah tak ada chance lagi, saya lari pergi dekat tu quarters lah.
Saya masuk je kat situ. Kosong di rumah tu, saya masuk, saya tolak pintu tu, kosong, tak ada orang. Saya duduk sekejap lah. Baru hujan makin lebat lah. Saya dah tak boleh ingat apa-apa lagi kan. Saya duduk je lah. Sekali ada lihat satu bau datang lah. Bau macam, nak cakap mayat ni bau ke, bau busuk lah. Saya pun tak tahu apa nak fikir kan. Saya baca-baca speed dia kurang lah. Saya baca-baca pun tak jalan juga kan. Hari-hari bau dia makin kuat lah. Saya pun dah tak boleh tahan. Saya pun ambil rokok atas batang. Saya pasang, saya isap lah. Sekali belakang saya ni ada satu besar dia, orang lah macam hitam lah. Terus saya tak boleh cakap apa lagi lah. Saya dah macam saya tak boleh bikin apa sampai saya kalau cakap jangan marah saya sampai terkencing. Saya tak boleh bikin apa lagi lah. Jadi saya diamkan diri kan terus. Habis-habis lepas itu saya nak jerit dengan orang pun dekat luar tak ada. Saya pelan-pelan baca pelan-pelan. Kat atas pula ada orang. Apa ni dekat tu ceiling tu, dia orang ketuk-ketuk, orang ketuk-ketuk lah. Habis saya pusing belakang, orang tu dah tak ada tau. Orang tu dah tak ada. Orang tu dah berjadi lah. So, hujan-hujan tak nak pun saya keluar pelan-pelan satu dua tapak. Sekali ada bau pokok bunga melu lah. Ada bau pokok bunga melu. Lalu pintu tu hujan lebat. Pintu tu tutup, saya dah ke dalam. Saya tak cakap, saya terfikir apa-apa. Saya mengucap, saya baca-baca lah. Baca, saya diam. Sekali saya dengar bunyi apa tau. Macam yang perempuan India pakai tu lonceng kaki tu bunyi. Cing. Dia sudah datang. Makin lama makin dekat pintu saya tu. Yang dekat rumah kosong tu. Saya rasa takut lah. Saya tak bikin apa-apa. Cing. Jalan-jalan sampai hampir kat pintu rumah kosong tu. Saya tak bikin apa. Saya satu kali bertandang. Saya terus keluar. Terus saya jatuh, hujan lebat, rumput luar, saya jatuh. Macam dia ada di depan saya tau. Rasa saya macam gitu lah. Terus saya dapat lari lah. Itu cerita dia. Terima kasih ya. Baiklah, berikut ini datangnya daripada Raizan. Kata Raizan, selamat tengah malam bro. Selamat tengah malam Raizan. Pengalaman saya tak seram sangat. Tapi ini berlaku pada hujung minggu lalu. Hari Sabtu, saya dan juga ibu, ayah, adik-beradik. Kami kesemuanya 5 orang pergi ke Pulau Ubin untuk berbasikal. Jadi bila kami dah sewa basikal, yang masing-masing nak kayuh pergi masuk pendalaman kawasan Pulau Ubin tu, bila dah jalan jauh, ada satu kawasan ni, tempat ni dia macam, dia macam meladang pokok-pokok getah. Jadi kami pun letakkan basikal dekat tepi. Di situ ada satu pondok. Saya, ibu, ayah dan adik-beradik yang lain duduk, minum dan makan. Ada sandwich yang dibuat oleh ibu dibekalkan untuk treat kami. Sedang makan, saya perasan Gisi. Saya perasan dekat salah satu pokok getah ternampak macam ada orang berdiri. Yang menakutkan sangat-sangat bila saya pandang, sekali pandang saja, lidahnya panjang sampai ke lantai. Ketika yang saya nampak benda tu, dah nak dekat masuk senja. Ya, pukul 6 lebih nak dekat masuk 7 malam. Jadi saya terperanjat. Terlihat benda tu lidah sampai ke lantai. Berdiri memerhatikan kami sekeluarga sedang nikmati juada dan berehat. Bila saya tengok, saya terkejut. Sampaikan roti yang saya pegang terjatuh. Ibu dan ayah terus toleh. Benda tu dah tak ada, saya pun dah tak nampak. Jadi tiba-tiba ayah saya kata, cepat makan. Dah, kita balik sekarang. Katanya, bila kami semua dah angkat barang-barang, nak naik basikal, keluar dari kawasan tu nak kembali ke jeti, Kisi nak tahu tak? Dalam perjalanan, kami berlima kayu basikal. Basikal adik perempuan saya tak boleh bergerak. Kayu macam berat. Bila periksa, tidak ada apa-apa pun. Bila periksa basikal, memang tak ada apa-apa, semua macam biasa. Bila ditunggang kayu, boleh bergerak. Tapi pelan sangat, kena letak effort macam nak naik bukit yang tinggi. Jadi hairan Kisi, cukup hairan. Tiba-tiba, bila ada kayu jauh sedikit, ada seorang pakcik ni, ada satu rumah ni, di sana dia ada jual minuman, dia keluar.
Dia pun datang dekat kita. Dia kata, kenapa tak duduk sini dulu minum air? Jadi bapak saya kata, taklah cik, kami semua nak balik. Pak cik tu kata, lebih baik awak duduk sini. Kan basikal tu berat. Ayah terkejut, macam mana pak cik ni tahu? Jadi kami semua duduk minum air. Setelah waktu maghrib, ayah pun dan ibu semua tumpang solat. Selepas solat, kami keluar. Basikal adik semua dah boleh macam biasa bergerak. Sampai dekat jeti, kami terfikir-fikir. Apa benda yang pak cik tu nampak, kita semua tak nampak. Baik, daripada seberang tambak, kita beralih kisah ini ke Singapura pula. Bersama dengan pendengar kita, hello, apa khabar Cik Unan? Assalamualaikum. Baik. Baik, dan dia buat panggilan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat panggilan dari mana ni? MacPherson. Ini MacPherson, estate perumahan Otai, tempat lama ni. Pengalaman ni berlaku bila? Tahun lepas ke dah lama berlaku? Ni baru-baru juga lagi. Apa kisah ini? Silakan. Saya muskil lah. Saya nak biar saya kasih pendapat ni saya muskil. Yang baru-baru ni saya going Kuala. You see? Maka saya dari rokok tu saya letak atas pinggan. Maka saya dah letak atas pinggan tu, saya letak atas meja lah. Maka saya going lagi lah. Tak semena-mena sekisi dalam berapa minit itu, yang saya letak atas meja tu, meletup, you see. Pinggan tu meletup dengan rokok. Kalau pinggan tu jatuh, pinggan tu dengan jatuh dengan sekeping-sekeping kalau macam ini dengan bercerai tu. Pinggan di atas meja meletup. Saya terpanjat. Saya astagfirullah. Saya pun tak tahu. Ini saya yang ada di rumah lah. Waktu tu lepas maghrib lah. Dalam baru-baru ni ada minggu lepas itu. Itulah saya muskil. Kenapa pinggan tu boleh meletup tu yang macam saya kancit. Kuatlah Kuat. Saya tengok tu pinggan tu bercerai dengan kecil. Dengan saya tak kena anak saya. Itulah saya nak tahu apa maksud dia lah tu. Terima kasih lah. Nanti kita cuba tanya kalau ada. Terima kasih. Baik, itu dia tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rakan kita dari MacPherson yang berkongsi. Pertanyaan jugalah dari beliau tentang pinggan yang meletup tu. Macam mana? Apakah mungkin angkara pinggan meletup tu? Baik, 669-11897. Seorang pendengar yang bernama Lan Perang. Nama dia Lan Perang. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Lan Perang. Jangan sebut nama yang ada pada alamat email yang saya kirimkan kisah ini. Ini bukan kisah yang seram lah yang saya alami, tapi saya nak berkongsi sesuatu. Seorang kenalan, wanita lah yang beliau kenal ni, terperanjat saya apabila dia tunjukkan saya dia membeli minyak pengasih. Minyak pengasih ni yang dia tunjukkan saya dalam botol kecil, dan dalam botol tu macam ada akar kayu tau yang dimuatkan botol kecil. Kemudian dia tunjuk, kau tahu tak ni apa? Kata kenalan saya ni, kata Lan Perang. Apa ni? Minyak apa? Minyak tak? Ini minyak pengasih. Mana-mana lelaki aku culit habis. Saya pun lalu bersuara lah. Kau jangan main-main sih dengan benda ni. Tak ada apa-apa. Aku nak cari duit lebih je sikit, kata perempuan ni kepada saya. Bila saya dengar, saya pun terperanjat. Maka itulah saya kirimkan ini untuk kita lebih berwaspada. Kalau ada seorang wanita ni menghampiri anda, rambutnya panjang sampai ke bahu, kemudian dia konon-konon nak terlanggar ke, tolonglah jangan eye contact dengan beliau. Antara benda yang akan berlaku, dia akan culit minyak tu, tak kira bahagian mana pun. Baju terkena sekalipun okey, tapi selepas dia culit
minyak tu kepada seseorang, khususnya kaum lelaki, jangan pandang pada matanya untuk selama 5 saat. Dalam masa 5 saat, colit, tengok mata, dia senyum, habis. Itu yang dia beritahu saya. Jadi kata orang yang menjual minyak ni, kau ambil minyak ni, kau tengok lelaki kaya mana kau berkenan, kau colit dekat dia. Tak kisah kena seluar ke, kena baju ke, kena tangan ke, tak kisah. Dalam masa 5 saat, bila kau terlanggar dan kau colit, mesti dia akan tengok kau. Bila dia tengok kau kurang dari 5 saat, maka mujarablah apa yang kau hajatkan. Kalau kau colit dalam masa 5 saat, dia tidak pandang mata kau, maka runtuhlah ilmu yang kau nak kenakan pada dia. Ingat, 5 saat aja ya. Jadi itulah Casey, kiriman saya, supaya berhati-hati kalau terlanggar dengan perempuan mana-mana, jangan tengok matanya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Ini datang daripada Farhan. Beliau berkongsi peristiwa dan kata Farhan, saya adalah salah seorang anggota teater dari Malaysia. Ya, ini kisah ni tentang satu pementasan teater lah yang mereka sedang berlatih. Dan dalam pementasan teater ni ada scene, ya, ada satu babak ni di mana kita perlukan props, iaitu keranda. Ya, keranda yang harus diangkat, diusung. Saya tak tahu kenapa, saya ni sebagai seorang props manager, kita boleh buat, ya, menggunakan perkakas-perkakas, kayu-kayu yang ada, memang senang nak buat keranda. Tapi tuan director pada pementasan ini mati-mati suruh gunakan keranda yang betul. Bukan yang uluk-uluk, dia nak betul-betul keranda tu. Dia suruh saya dengan beberapa teman yang lain pergi source it out, pergi cari keranda tu. Mungkin kalau boleh sewa keranda tu untuk pementasan. Jadi akhirnya kita jumpa dengan seorang pakcik ni yang katanya nak sewakan keranda. Kemudian kita bayarlah duit sewa tu, kita bawa keranda tu kembali ke studio. Kata Farhan, beliau ni sebagai props manager, menyiapkan barang-barang yang ada di pentas lah untuk dijalankan lakonan pementasan ini. Jadi apa yang berlaku ni, kadang-kadang bila pelakon-pelakon ni mengadakan latihan, ya, mereka ada script reading, saya pun sibuk di belakang sebenarnya untuk betulkan props yang ada ataupun untuk buat yang baru. Dan akhirnya bila mereka pulang, saya kadang-kala balik agak liwat. Dan pada satu hari ini, saya seorang diri saja. 2 orang teman saya yang membantu saya untuk buat props ni pun pulang lebih awal dari saya. Saya seorang diri, Casey, di dalam teater sedang buat persiapan dan cuba tengok apakah lagi barang-barang yang perlu ada. Apa yang berlaku, keranda yang kita sewa adalah keranda yang betul, bukan yang dibuat daripada kayu, bukan dibuat sebagai props. Tapi ini adalah keranda yang original, yang mana ramai yang meninggal dunia telah pun menggunakan keranda ini. Keranda ni pula berada dekat sebelah ujung, ya, diletakkan di atas kerusi, kiri dan kanan kerusi tu. Jadi keranda tu macam baring lah atas kerusi sebelah kiri dan kanan. Saya ni pula sedang duduk sambil buat stock check, tengok apa lagi perlu saya siapkan, takut-takut terlupa, Casey. Sedang saya buat stock check, keranda yang terbaring dekat atas kerusi, jadi keranda tu ada hujung lah, hujung sebelah kiri atas satu kerusi, hujung sebelah kanan satu kerusi. Tiba-tiba salah satu kerusi tu bergerak dengan sendirinya ketika saya sedang buat stock checking. Saya terperanjat tu, Casey. Dan saya cuba fikirkan yang positif, tak nak fikir yang bukan-bukan. Saya teruskan, ya, katanya di sini, saya teruskan kerja saya untuk buat stock check props yang diperlukan untuk pementasan ini. Tiba-tiba cek lagi, bergerak, Casey. Keranda tu bergerak dengan kerusi-kerusinya sekali. Dan tahu-tahu, Casey, dekat yang saya duduk ni, dekat sangat dengan keranda, dan boleh dengar dalam keranda tu macam ada orang sedang ketuk-ketuk dan terpekik-pekik seolah-olah nak keluar daripada keranda tersebut.
Pendengar dia 897. Farhan kata selepas kejadian dengar keranda tu ada orang hentak dan ketuk terpekik, saya pun terpaksa, katanya di sini saya, kata Farhan, terpaksa undurkan diri dan tidak lagi berada di dalam teater untuk habiskan kerja-kerja saya. Kisi, gangguan bukan saja terkena pada saya, malah terkena pada pelakon-pelakon kru-kru teater yang lain. Ada yang menceritakan pada saya bila mereka sedang berada dekat belakang ni, mereka rasa-rasakan mereka sedang diawasi oleh sesuatu. Ada juga mengatakan mereka pernah nampak ada susuk tubuh yang berbungkus seperti makhluk pocong yang ada di belakang pentas, iaitu di kawasan props area. Dan akhirnya beberapa hari sebelum pementasan diteruskan, director memberitahu supaya jangan gunakan props keranda ni, yang ini kasih balik, kalau boleh buat yang baru. Jadi saya pun kata pada director, bukan saya tak nak buat yang baru, ini tinggal beberapa hari lagi, mana ada waktu yang saya nak buat yang baru. Akhirnya setelah kita berbincang, kita bertekak dan tetap menggunakan keranda yang saya sewa, yang betul, yang asli. Pada 2 hari sebelum pementasan, keranda yang sama digunakan untuk salah satu babak lah kematian. Bila nak angkat keranda tu dari kerusi, seolah-olah dalam keranda tu ada sesuatu, ada seseorang, punyalah berat. Tahu-tahu tuan director bersuara, "Hey, kan aku dah cakap jangan tabur pacai. Aku tak nak pacai. Aku cuma nak keranda ni je." Kemudian kita pandang antara satu sama lain. Saya pun menjawab, "Mana ada pacai? Aku tak tabur pun." "Habis macam mana aku boleh bawa pacai?" Isi, keranda tu masih belum boleh diangkat sebab berat sangat-sangat. Kita pun lepaskan tangan. Kita tengok apa yang berlaku. Keranda tu bergegar Kisi. Sampaikan tuan director terperanjat. Saya pun dah memang tahu hal ini berlaku, cuma terkejut bila nampak depan mata benda tu di depan kawan-kawan yang lain, katanya Farhan, mengganggu. Dan akhirnya keranda tu tidak digunakan. Saya terpaksa buat yang baru dengan lebih ramai orang membantu saya untuk pementasan ini. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Farhan yang berlaku di Malaysia, di mana antara props yang digunakan untuk pementasan ini, kata tuan director nak gunakan keranda yang asli, yang original. Macam-macam nak asli, nak original, hati-hati je lah. Misteri Jam 12. Baik, kiriman yang saya nak bacakan ini pula, kiriman email yang dihantar oleh Farhana. Katanya Farhana dalam kiriman email kepada saya. Assalamualaikum kepada semua pendengar rancangan MG12 dan juga kepada bukan Islam dan juga bukan Melayu yang mendengar rancangan ini. Apa khabar semua? Kisi, harap Kisi boleh bacakan pengalaman saya. Saya ingin berkongsi satu ketika dahulu pernah saya temankan nenek saya di hospital. Jadi nenek saya ni telah pun ditempatkan di sebuah bilik khas. Dalam bilik ni hanya nenek saya seorang saja yang ada dan memang dibenarkan seorang ahli keluarga untuk tidur dan temankan nenek di dalam bilik beliau. Saya lah yang kena sebab waktu itu saya seorang pelajar dan sedang dalam cuti sekolah, Kisi, katanya Farhana. Dan apabila saya tidur di dalam bilik yang khas, bilik yang khusus ni, ada satu sofa bed yang saya boleh gunakan untuk jadikan tempat tidur. Nenek saya memang dah tak boleh bercakap. Dia pun dalam life support system di mana paling-paling pun jarinya akan bergerak. Jadi apa yang berlaku ketika saya sedang tidur dalam bilik hospital ward nenek saya ni, saya dengar tau nenek saya memanggil saya, "Farhana, Farhana." Pendengar Misteri Jam 12, bila dengar beberapa kali nenek panggil, saya buka mata. Bila saya toleh, terperanjat saya sebab nenek saya memang dalam keadaan terbaring dan tak boleh bersuara pun. Jadi saya bangun, duduk dekat sofa, istighfar beberapa kali.
Pendengar Ria 897, kemudian saya bangun, saya pergi tandas. Dalam ward tu memang ada satu tandas. Masuk dalam tandas, saya cuci muka saya untuk hilangkan rasa takut. Mungkin nenek saya pun perlukan saya bangkit, bangun dan bercakap-cakap dengan dia walaupun dia tak boleh respon. Kemudian bila saya nak keluar dari tandas, saya terperasan, ya, apa yang berlaku ni, saya terperasan nenek saya ni seolah-olah jari-jarinya bergerak tu kisi. Mungkin nak sesuatu, nak bercakap dengan saya. Saya pun menghampiri nenek saya dan saya pegang tangan nenek saya. Kemudian saya mula bercakap dengan dia lah. Ni, macam mana ni? Makin sihat ke? Saya berbual dengan nenek saya. Dan kemudian nenek saya dapat saya rasakan dia macam genggam tangan saya tau. Walaupun taklah kuat, tapi saya dah boleh rasakan yang nenek menggenggam tangan. Pendengar Misteri Jam 12, tiba-tiba saya terperasan. Ya, terperasan sesuatu dekat tingkap hospital yang mana saya dengan nenek saya sahaja yang ada. Dekat tingkap hospital tu kelihatan, sebabnya ia reflection tau. Dalam bilik nenek saya ni agak terang, ada lampu yang dinyalakan, luar tu agak gelap, jadi nampak reflection. Pendengar Ria 897, bila saya tengok dan tenung, seperti ada raut wajah seseorang dekat luar tingkap dengan mata terbeliak merah sedang tengok kami berdua berada dalam ward nenek saya. Bila saya tengok, mula-mula tak perasan. Tapi bila saya tenung, macam muka orang Saya tengok dan tenung, makin lama makin dapat lihat susuk tubuh ataupun susuk bentuk wajah yang ada pada jendela ward nenek saya. Kemudian saya pun bacalah surah. Mungkin itulah reaksi nenek saya nak saya bacakan surah. Saya pegang tangan nenek saya dan saya mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya mula baca surah. Apa jua surah yang saya hafal, saya baca sampai habis, saya temankan nenek. Daripada tangan nenek saya yang genggam tangan saya kuat ni, selepas saya baca beberapa surah, tangannya dilembutkan, dan barulah lepas genggaman tangan nenek saya pada saya. Mungkin benda tu pun dah tak ada, nenek saya pun dah tak nampak. Tapi kisi saya boleh lihat. Apa yang saya nampak, saya rasa mungkin hanya sedikit, 10% daripada apa yang nenek saya nampak dengan jelas. Sebab itulah, bila saya keluar dari tandas, tangannya seolah-olah bergoyang-goyang memanggil saya. Mungkin menyuruh saya membaca surah untuk dia. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Halo Kisi, apa kabar? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ini Pak Alin nak cerita satu kronik kes ya. Ya, silakan Pak Alin. Saya cakap pasal pembantu Malaysia. Pak Alin pernah pengalaman. Pak Alin tak nak sebut lah. Semua pembantu Malaysia ni baik, aku sayang korang. Tapi ada juga yang kes kronik wanita Indonesia. Ini kerana percintaan apa tak Kisi? Percintaan yang terhalang antara Bangladesh dengan perempuan Indonesia. Kisi tahu tak? Bukan semua kadang-kadang memang kita tidak bertepuk sebelah tangan, tidak berbunyi. Tapi sebenarnya memang benar perempuan Indonesia ni perempuan baik, perempuan mid. Tapi ada juga bila mereka di sini, mereka ada juga bukan kosong. Ini sepadan kes satu kronik kes seorang pembantu pekerja Indonesia kesi menyangka itu pasal Bangladesh pun kronik. Kau ingat perempuan Indonesia semua kau boleh mempermainkan. Tapi akhirnya kau ingat nak jadi .com Salman Khan kan. Tapi akhirnya apa tahu dia terkena dengan satu wanita Indonesia pembantu Bangladesh. Ini apa tahu Pak Din tolong sebab apa? Dia bekerja sebagai pembantu apa tahu kisi sebab pencuci sampah macam orang kata cuci blok kan. Dan dia tinggal dekat tong sampah tepi storeroom kisi. Yang Pak Din kasih tahu ni sebab foreman ni kenal Pak Din, foreman dia Melayu dan akhirnya kesian. Kisi tahu tak kenapa foreman dia cerita, Pak Din cerita kenapa Pak Din kenal dia melalui jodoh perubatan Pak Din tu dengan foreman Melayu. Kenapa Pak Din cakap pekerja ni satu di Bangla ni dah mengamun, dah menghayal, dah .com dah digila bayang, dah kena satu macam mekis bongok. Siang malam kalau dia lepas tak nak kerja kisi, dia kerja, dia buka nama Malaysia, dia cium. Dia .com.kes gambar-gambar perempuan tu. Ada tu ada masa dia termenung, dia selengah, kadang-kadang ada masa dia tak nak kerja. Kisi percaya tak? Itu pasal Pak Lin cakap kesi. Memang perempuan Indonesia ni semua baik-baik pembantu. Tapi kadang-kadang apabila cinta dah melekat dengan seseorang, aku akan tetap juga menggunakan ilmu aku. Kesi tahu tak?
Bukan semua kasi ingat apa. Perempuan Indonesia ni semua panggil dia nak Bangladesh. Sebenarnya kadang nombor satu, maaf cakap orang perlukan .com duit. Kadang-kadang Bangla ni baik pula. Kasih dia jiwa raga semua. Segalanya dia kasih. Termasuk handphone. Kasi tahu tak? Kesian pemuda Bangla ni kasi. Tapi Pak dia tak salahkan pembantu Malaysia. Sebab kau.com, kau sendiri yang nak mengenali mereka. Tapi dia terkenal salah wanita yang dipanggil apa tahu? A fatal attraction in love. Don't play, Perempuan Malaysia kan wanita juga. Nanti kalau dia dah gila seseorang, a woman kalau dia gila seseorang, kau macam lagi, aku dah suka kau, aku ikat kau. Ikat apa tu kasi? Ikat semangat, ikat zahir batin. Lelaki pemuda Bangladesh, sampai Bangladesh.com tunjuk dengan dia jadi Mr. Yes, yes, yes. Dan akhirnya yang terjadi, dia tak boleh kerja dan terjadi apa tu kasi Pak dia cakap, apa ini Pomen Melayu cakap Pak Din tolong Pak Din ni yang paling terbaik, the best punya Bangladesh kerja Pak Din. Tapi sejak dia dah kenal satu wanita perempuan Indonesia ni, dia selalu tunjuk dengan saya lah kesian. Dia tunjuk, dia kata uncle, you see dia cakap dengan Pomen dia panggil uncle, you see my girlfriend very nice Indonesia, I want to go back marry, go Indonesia follow marry dia Indonesia. Tapi akhirnya perempuan tu telah tinggalkan dia Casey dan pergi kepada pemuda lain. Ibarat dia dah sebati, ibarat dah kena satu macam apa sedap pula madu Indonesia yang seperti apa tahu, dan macam tak boleh lupakan pula kat madu wanita Jawa Indonesia. Nampak power pula wanita Jawa ni. Tapi akhirnya yang paling sedih, orang kata-katakan dia dah emosi gelora dia tu telah jadi gelombang yang teramat sangat, dan dia dah penyakit candu gila bayang yang tak begitu, dan orang tu dah tak ada. Dia si tahu tak, dia sampai nak commit suicide. Bukan dia commit suicide, dia baca geram. Nanti bila dia tengok nama perempuan tu yang tadi ingatkan dia, tahu nama Dewi Dewi orang kata why you leave me. Habis tu dia tumbuk orang kata dinding sampai tangan dia semua separuh macam luka Dan akhirnya komen tu cakap Melayu, you forget lah this girl, never mind. Dia lepas Adin datang, Pak Adin nak bantu, dia cakap apa tau, uncle why you want to come? Pak Adin cakap dengan dia, your comment say you got problem, you cannot forget this girl like nobody business, what happened? This girl, super girl, Miss World or what? Dia kata, no, not Miss World, but I cannot forget her, no, she don't know where. No, I cannot go working, problem. Dia kata, dia tak nak kerja Bila Pak Adin cakap, komen Melayu kan ambil gaji, kadang-kadang kasih dia duit, buka post office dia, kasih tahu tak, gaji Bangla ni mana, cukup ala, kesian. Baru ada kata 900 kasih, kalau overtime baru ada 1,000. Kasih tahu tak, 800-900 dia kasih semua lah, perempuannya sampai dekat rumah dia, Pak dia tengok stok, ya Allah sedih. Dia makan nasi dengan air je lah, dengan telur sambal je hari-hari lah. Kasih tengok, power.com, ini Made Indonesia sudah menggodai orang kata-katakan pemuda Bangla sampai habis. Jadi orang kata bankruptcy.com dah habis gaji 800. Pada cakap, why you give this girl all dia pay? I cannot love because this girl one I love. Pada sini Pak Din tahu yang dia ni bukan saja dia cinta Casey. Kadang-kadang dia sudah juga terkena lah orang kata santet asmara dana. Kronikis lah. Banyak ada orang pernah dengar ilmu santet asmara dana. The black magic of love, in love. Itu pasal when a woman is in love, dah kita ada pada semua suami orang atau siapa pemuda dia cakap perempuan kalau dia sayang kau, kalau dia dah main sampai lubang cacing nanti dia cari kau tau. Itu pasal jangan ambil jiwa perasaan perempuan. Banyak semua perempuan boleh suka dipermainkan. Kesian, jangan nyanyi wanita saya aku be a good man lah. Seorang suami ke atau apa, atau seorang pemuda suka kahwin. Dan kembali kepada wanita ni, takut dah 5 minit nak habiskan KFC. Jadi Pak Din cakap, Pak Din bantu dia, tak nak lupa dia gini. Jadi Pak Din buat sesuatu, bila Pak Din kasih dia minum air, dia muntahkan segala-gala badan yang kes kronik, kes berlendi-lendi, kala kuning, kala hitam, macam-macam lah Pak Din tak sebut. Dia dah terkena dalam makanan seperti serbuk yang amat zalim lah, serbuk menderem lah. Dan akhirnya Pak Radin tolong. Nah ini satu kes Pak Din cakap orang kena, bagi orang kata apa tahu, ada satu juga wujud juga orang kata kirakan, bagi Pak Din cakap jujur kalau kita tengok dekat City Plaza, banyak juga wanita Bangladesh dengan Indonesia. Jangan ingat mereka tu mencintai, mereka kadang-kadang berceli dokor duit. Tengoklah 800-900 dia kasih sampai bankrupt, selai sepinggan tak makan.
Tapi akhirnya Pak Din tolong dan dia lupa, dan dia dapat melupakan perempuan yang telah pindah kasih, tak nak ingatkan dia. Dan dia kata, no uncle, thank you, no, I don't want to think of any man, only love. I thinking of my mother. I said, you give your mother money, kan better. You have mother? I have mother. Mother is heaven, for the son, Okay, thank you uncle. Dia panggil aku bayar pula. Thank you bayar. Okey lah, doktor dah bayar tak apa. Tapi akhirnya Pak Radin bantu. Itu sajalah. Assalamualaikum.